Dalam kitab Sirah Ibnu Hisham dinyatakan perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan sekadar ada dalam kitab-kitab samawi, bahkan juga diriwayatkan juga oleh ahli-ahli nujum. Zaman dahulu di negeri Yaman ada seorang raja bernama Rabi'ah bin Nasr. Satu hari dia bermimpi dengan mimpi yang sangat menakutkan. Dia kumpulkan semua ahli sihir dan ahli nujum dalam negeri Yaman untuk tanya apakah takbir mimpi berkenaan. Bila ahli-ahli sihir dan ahli nujum dengar cerita raja ni, masing-masing tak reti nak tafsir. Ni pelik mimpi raja kali ni. Lalu mereka kata, kami tak reti tuanku. Di kalangan kami ni ada dua orang yang memang pakar dalam bab mentakbir mimpi, tapi dia tak hadir. Dia duduk di negeri yang jauh. Maka raja kata, pergi panggil. Tapi panggil secara berasingan, jangan panggil dua-dua. Nanti dia pakat nak cerita benda sama. Kebetulan dua orang ni datang daripada negeri yang berasingan, maka dijemput juga secara berasingan. Seorang bernama Sutaih, seorang bernama Syekh. Lalu dipanggil orang yang pertama, ya, orang yang pertama dijemput ialah Sutaih. Tak diceritakan kepada Syekh, dijemput Sutaih dulu. Jadi Sutaih ni bila dia menghadap tuanku Sultan ini, Sultan pun ceritalah kepada dia, aku bermimpi dengan satu mimpi yang menakutkan. Sila takbir mimpi aku, tafsirkan mimpi aku. Raja tak cerita mimpi itu macam mana, cerita dia, story dia macam mana, sebab dia nak test betul ke Tok Bomo ni cerdik. Lalu Tok Bomo Sutaih ni kata apa? Ra'aita humamah kharajat min zulmah fawaqa'at bi ardi tuhmah fa akalat minha kulla dhati jamjamah. Tuanku melihat api keluar dari kegelapan, lalu jatuh di tanah berlembah, terus memakan setiap yang hidup. Tok Bomo tu pula cerita mimpi raja. Raja tak cerita. Raja cuma cerita, aku mimpi yang menakutkan. Tiba-tiba Tok Bomo kata, rasa-rasanya tuanku mimpi nampak api dah. Api itu pula keluar daripada tempat yang gelap. Pelik ni, api keluar pada tempat gelap, jatuh pula di tanah yang berlembah, dan dia makan, api itu membakar setiap benda yang hidup. Raja kata, mana awak tahu? Betul sangat tu, 100%. Apa yang aku mimpi, itulah dia yang kamu cerita tu. Raja mula percaya pada Tok Bomo ni. Tok Bomo ni boleh cerita sebiji-sebiji. Lalu raja kata, apa yang engkau katakan itu sedikit pun tidak salah. Maka apakah maksudnya? Kata Sutaih, ahlif bima bainal harratain min hunush la yahbitanna ardakum al-habash fal yamlikanna ma baina abyan ila jarash. Dia kata, aku bersumpah dengan ular-ular yang ada antara dua bukit. Ni kerja sumpah dengan ular. Kita sumpah dengan nama Allah. Dia kata, aku bersumpah dengan ular-ular yang ada di antara dua bukit, akan datang ke negeri ini musuh dari Habasyah, Ethiopia, Afrika. Mereka akan menakluk antara Abyan dan Jarash. Raja kata, ini adalah satu bencana. Bilakah ianya akan berlaku? Di zaman aku inikah atau di zaman kemudian? Kata Tok Bomo Sutaih ni, dia kata, tidak, bukan zaman sekarang ini. Bahkan ianya akan berlaku beberapa masa lagi, lebih kurang 60 ke 70 tahun akan datang. Raja tanya, adakah penjajahan ini selama-lamanya ataupun akan tamat? Ya. Kata Sutaih, dia tidak kekal. Dia akan menakluk selama lebih kurang 73 ke 79 tahun. Kemudian mereka akan diperangi dan dihalau keluar. Orang Habasyah tadi akan dihalau keluar oleh satu kuasa yang lain. Lalu raja tanya, siapa pula yang memerintah selepas itu? Yang memerintah selepas itu ialah Aram bin Ziyazan. Aram bin Ziyazan. Dia keluar menyeberang dari Adan. Tidak ada seorang pun yang tidak bersamanya dari penduduk Yaman. Maknanya, hak penjajah nombor 2 ni yang akan datang ni mendapat sokongan daripada rakyat negeri Yaman. Barangkali order lama tu agaknya zalim sikit ke, jahat sikit ke, naik ke harga barang, kena cukai ke, benda apa ke, maka rakyat tak suka. Bila datang pemerintah baru, rakyat pun suka. Semua rakyat Yaman suka kepada pemerintah baru ini. Lalu raja tanya, hak pemerintah hak datang kemudian tu, lepas daripada 70 tahun lebih tu,
yang rakyat suka tu, pemerintahannya berkekalankah atau berakhir juga? Tuan-tuan, kalau tanya kita orang Islam, kita kata mana ada kerajaan kekal? Mana ada kerajaan kekal? Kerajaan Allah Ta'ala saja yang kekal. Tapi dah raja jenis tak ngaji dah, dia tak tahu. Jadi dia tanyalah Tok Bomo tu, pemerintahan dia itu adakah kekal ataupun berakhir juga? Bal yang qata', bahkan kerajaan itu juga akan berakhir tempohnya. Raja tanya, siapa yang akan mengalahkannya? Nampak kata Tok Bomo ni. Apa kata Tok Bomo ni? Dia kata nabiyyun zakiyun ya'tihil wahyu minal ula. Iaitulah seorang nabi yang cerdik, yang terima wahyu daripada pihak atas, Allah lah, pihak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu raja tanya, nabi ni dari puak mana pula? Maka jawab Sutaih, rajulun min waladi Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadar yakunul maliku fi qaumihi ila akhir dahr. Seorang lelaki dari keturunan Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar yang memerintah kaumnya sehingga akhir zaman, sampai hujung zaman. Tuan-tuan, maknanya dia boleh cerita pula. Ni Nabi tak lahir lagi, dia boleh cerita pula. Nabi yang akan memerintah itu ialah Nabi yang lahir daripada Ghalib bin Fihr bin Malik. Tuan-tuan, kalau baca kitab Berzanji itu kan ada apa dipanggil yang kedua tu. Mula-mula tu abtadiul imla bismidzatil aliyah mustadirram faidal barakat. Itu hak pertama. Hak kedua tu, yang kedua tu ada cerita silsilah nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama ni ada ni, Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar, tok nyang Nabi. Jadi Tok Bomo zaman dulu boleh cerita dah, akan lahir Nabi daripada keturunan orang ni. Subhanallah. Lalu raja tanya, adakah zaman itu ada akhirnya? Zaman penguasaan Islam lah maksudnya, ada akhirnya? Sutaih jawab, ya, ada akhir dia. Bila akhirnya? Akhirnya ialah hari yang dihimpunkan padanya orang yang dahulu dan kemudian. Berbahagialah padanya orang-orang yang baik, dan celakalah padanya orang-orang yang jahat. Maksudnya apa, tuan-tuan? Hari kiamat. Hari kiamat. Tok Bomo pun cerita hari kiamat juga. Toh dia dapat mana, dia tak tahu lah. Tapi tu, maka raja kata apa? Adakah benar apa yang kamu ceritakan ini? Betul ke? Sengati ke? Kata Sutaih, na'am wasyafaqi wal ghasaq wal falaqi idza tasaq innama amba'tuka lahaq. Ya, betul saya cakap ni, demi cahaya kemerahan dan gelap, demi waktu subuh apabila ia menjelang, sesungguhnya apa yang daku ceritakan ini adalah benar. Tok Bomo pertama habis, bawa keluar. Panggil Tok Bomo kedua, namanya Syekh Shin Qaf. Syekh dijemput melalui pintu lain. Dia masuk. Lalu raja pun beritahu dia, aku bermimpi dengan satu mimpi yang menakutkan. Sila takbirkan mimpi aku. Apa kata Syekh? Syekh kata, na'am, ra'aita humamah kharajat min zulmah fawaqa'at baina rawdatin wa akmah akalat minha kulla dhati nasmah. Ya, tuanku melihat dalam mimpi api keluar dari kegelapan, lalu jatuh di antara kebun dan bukit. Ia memakan segala yang bernyawa. Serupa yang Sutaih tadi sebut dengan yang Syekh sebut. Maka raja tanya, apakah takbir mimpi itu? Maka kata Syekh, dia kata, aku bersumpah dengan apa yang ada di antara bukit di kalangan manusia. Sumpah juga. Sumpah dengan benda, dengan bukit. Hak tadi sumpah dengan ular, ini sumpah dengan bukit pula. Demi sesungguhnya akan datang menyerang negeri ini oleh orang-orang dari Sudan. Mereka menguasai semuanya. Mereka memerintah di antara Abyan dan Najran. Tuan-tuan, di sini ada sikit perbezaan. Tok Bomo pertama kata, yang akan datang menyerang negeri ini orang Habasyah. Tok Bomo kedua kata, yang akan datang ke negeri ini orang Sudan. Jadi nampak sedikit percanggahan, tetapi itu tak jadi masalah. Pasal orang Sudan, orang Habasyah warna sama, orang hitam, orang Afrika. Orang yang datang daripada Afrika akan jajah negeri Yaman. Lalu negeri raja ni tanya,
Demi bapakmu wahai syekh. Oh, demi bapakmu pula dah. Mula sumpah dengan ular, sumpah dengan bukit. Hak ni sumpah dengan bapak Tok Mama pula dah. Ha, tu dia. Dia sumpah dengan bapak Tok Mama ni. Dia kata, demi bapakmu wahai syekh, sungguh menakutkan. Bilakah ia akan berlaku? Adakah di zamanku ini atau di zaman kemudian? Syekh kata tidak, bukan berlaku zaman ni. Dia kata bahkan kemudian daripada beberapa zaman. Tok Bomo pertama tadi sebut sekitar 60 ke 70 tahun. Tok Bomo kedua kata dalam beberapa zaman akan datang. Okeylah, samalah kiranya. Kemudian negeri ini diselamatkan oleh seorang bangsawan yang akan mengenakan mereka itu dengan kehinaan yang seburuk-buruknya. Setelah orang Afrika tadi datang serang, memerintah beberapa puluh tahun, datang pula satu puak bangsawan, guling kuasa. Siapakah bangsawan itu? Tanya raja. Syekh jawab, seorang yang sederhana, dilahirkan dari keluarga Ziyazan. Seorang pun tidak ditinggalkan dari negeri Yaman ini supaya menyertainya. Jadi kata Tok Bomo pertama tadi, dia kata seorang raja bernama Iram bin Ziyazan. Tok Bomo kedua kata seorang dari keturunan Ziyazan. Sama fakta dia. Ya. Tok Bomo pertama kata rakyat Yaman tidak tertinggal seorang pun, semua sokong raja tu. Tok Bomo kedua kata semua orang Yaman menyertainya, maknanya menyokong. Sama juga fakta dia. Mereka tak pernah bertemu, tak pernah pakat nak jawab macam ni. Tapi sama fakta dia. Sehinggalah kemudiannya raja tanya lagi, adakah pemerintahannya akan berkekalan ataupun hilang? Maka Syekh jawab, bal yang qata', bahkan kerajaannya akan hilang bi rasulin mursal, dengan kedatangan seorang rasul yang diutuskan. Tok Bomo Sutaih tadi kata raja tu akan beralih kuasa kepada seorang nabi yang cerdik, Nabiyun Zaki. Tok Bomo kedua kata rasul bi rasulin mursal, dengan seorang rasul yang mursal diutuskan. Dan sememangnya Nabi Muhammad SAW dia juga nabi, dia juga rasul. Jadi tak ada perbezaan lah antara apa yang disebut oleh dua-dua orang Tok Bomo. Walaupun seorang kata nabi, seorang kata rasul, orang yang sama juga. Ya. Ya'ti bil haqqi wal adli, dia datang membawa kebenaran dan keadilan. Min ahli dini wal fadli, dari kalangan ahli agama dan kemuliaan. Yakunul maliku fi qaumihi, pada hari itu akan dibalas segala orang yang memerintah. Diseru padanya dengan seruan-seruan dari langit, mendengar padanya oleh segala yang hidup dan segala yang mati. Dikumpulkan manusia pada suatu hari yang ditetapkan, di mana orang yang memelihara dirinya beroleh kemenangan dan segala balasan yang baik. Tuan-tuan, maknanya dia cerita, ini cerita akidah ni tuan-tuan, cerita tauhid ni, cerita beriman pada hari akhirat ni. Siapa ngajar? Tok Bomo. Dia boleh cerita. Raja tanya, adakah yang kamu nyatakan ini benar? Betul ke apa kamu cerita ni? Maka kata Syekh, ai wa rabbis samai wal ard wa ma bainahuma min raf'in wa khafat, innama amba'tuka bihi lahaq ma fihi imdi. Demi Tuhan langit dan bumi. Ni hujung sekali, pandai pula sumpah dengan nama Tuhan. Tadi sumpah dengan ular, dengan bukit, dengan ayah Tok Bomo. Penyudahnya sumpah dengan nama Tuhan. Demi Tuhan langit dan Tuhan bumi, dan barang yang ada antara kedua langit dan bumi itu, dari yang tinggi dan yang rendah, sesungguhnya apa yang aku ceritakan itu adalah benar, tiada padanya sebarang keraguan. Masya Allah. Ini perkhabaran daripada Tok Bomo. Ke orang tak percaya kitab Samawi, Tok Bomo pun cerita bahawasanya akhir zaman akan diutuskan Nabi akhir zaman ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini membuktikan, oleh kerana viral menyeluruh, bukan sekadar daripada kitab-kitab Samawi, termasuk juga daripada orang-orang yang mengarut, termasuk juga daripada Tok Bomo, termasuk daripada kitab-kitab yang dikarang oleh tangan manusia untuk agama-agama musyrikin pun ada cerita. Maka benarlah Muhammad itu Nabi akhir zaman.